Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Aziz Zainat Alam dan ini adalah Pastikan Sahih edisi Isnin 13 Disember 2021. Baik, selain di saluran berita RTM, anda juga boleh saksikan kami melalui YouTube Berita RTM. Bagi mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan juga sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube dengan carian Berita RTM. Kita mulakan hari ini dengan berita viral. Setakat hari ini, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah 3,504 kes, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 2,695,143 kes. Sehingga hari ini pula 58,852 kes aktif dengan kebolehjangkitan dilaporkan, manakala 64.8% dilaporkan berada di hospital. Selain itu, sebanyak 60.6% dilaporkan berada di unit rawatan rapi, manakala 79.4% pula dilaporkan mendapat sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Polis Diraja Malaysia PDRM telah memperoleh notis merah ataupun red notice bagi dua penama berkenaan iaitu Low Teck Jo dan Nikki Liao Sun Hee yang dipohon dari pihak Interpol. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani dalam satu kenyataan berkata bagaimanapun terdapat dua kategori notis merah Interpol iaitu yang boleh dikongsi bagi paparan atau makluman awam serta satu lagi yang dihadkan bagi akses agensi-agensi penguatkuasa. Jelasnya kedua-dua notis merah yang dikeluarkan bagi kedua penama berkenaan adalah untuk tatapan agensi penguatkuasaan sahaja. Menurut beliau lagi dalam kenyataan tersebut, notis yang dikeluarkan bagi paparan umum atau tatapan agensi penguatkuasa itu ditentukan oleh Ibu Pejabat Interpol berdasarkan pada tahap keseriusan dan ancaman kepada awam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan bahawa pegawai Suruhanjaya itu telah ditahan polis bagi membantu siasatan berhubung satu kejadian jenayah yang berlaku baru-baru ini. SPRM dalam satu kenyataan menegaskan telah memberi kerjasama penuh kepada polis untuk mengesan pegawai terbabit dan menyerahkan kepada agensi penguatkuasa itu lewat petang kemarin. Menurut kenyataan itu lagi, SPRM tidak akan berkompromi atau melindungi mana-mana pegawainya yang terlibat dengan sebarang pelakuan jenayah serta tindakan tegas akan diambil termasuk pertuduhan di mahkamah dan tata tertib dengan hukuman buang kerja akan dikenakan jika sabit kesalahan. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani mengumumkan tempoh pengurangan kadar kompaun saman 80% akan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021 sempena 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Mereka yang ingin menjelaskan saman tersebut boleh melakukannya di semua kaunter bayaran trafik Ibu Pejabat Polis kontijen serta daerah seluruh negara, portal dan aplikasi mudah alih My Bayar Saman Pejabat Pos Malaysia dan mesin ATM Maybank. Orang ramai dinasihatkan agar merebut peluang ini bagi menjelaskan tunggakan saman dan memperoleh manfaat daripada pengurangan saman tersebut bagi mengurangkan beban akibat situasi sukar semasa pandemik COVID-19. Polis sudah mengenal pasti 9 kenderaan memotong menggunakan lorong kecemasan di laman Port Dickson area seperti dalam rakaman video berdurasi 43 saat yang tular di Facebook. Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent ID Syam Muhammad berkata, kejadian berlaku di antara 2 hingga 3 petang semalam. Menurutnya, pergerakan kenderaan ketika itu adalah dari arah Sunggala menuju ke arah Sua Betong memasuki Lebuh Raya Seremban Port Dickson. Tambah beliau lagi, polis juga berjaya mengenal pasti butiran pemilik dan jenis kenderaan yang melakukan kesalahan itu. Tegasnya lagi, pemilik kenderaan berkenaan diminta supaya hadir ke Balai Trafik Port Dickson bagi membantu siasatan. Katanya lagi, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 279 Kanun Keseksaan dan Kaedah 53/1 Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959. Baik, ini adalah pemakluman dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Pihak KWSP ingin memberi amaran kepada mereka mengenai satu email palsu yang menggunakan nama KWSP berkenaan i-account dari pihak ketiga. Orang ramai diminta agar mengabaikan email berkenaan.
Kerja menaik taraf bumbung sekolah dan penyelenggaraan bangunan serta lain-lain kerja berkaitan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Menanti Muar Johor dilaksanakan melalui perolehan secara sebut harga oleh Jabatan Kerja Raya JKR Daerah Muar. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, dalam satu kenyataan ini adalah selaras dengan peraturan perolehan yang berkuat kuasa serta merujuk kepada aduan berkaitan bumbung bangunan yang runtuh di sekolah tersebut. Jelas kenyataan itu lagi, JKR Daerah Muar telah mengeluarkan surat setuju terima kepada kontraktor yang berjaya untuk melaksanakan kerja menaik taraf bumbung dan penyelenggaraan bangunan di sekolah berkenaan bermula 16 Ogos selepas dan dijangka siap pada Januari tahun depan. Menurut kenyataan itu lagi, KPM dan JKR Daerah Muar telah memuat siasatan serta mendapati struktur bangunan masih di dalam pembinaan serta belum ditutup sepenuhnya. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ingin memaklumkan bahawa Istiadat Convocation Institut Pendidikan Guru PG KPM kali ke-11 tahun 2002 akan diadakan secara bersemuka pada 27 hingga 31 Mac tahun depan. Menurut KPM, dalam satu kenyataan, Istiadat Convocation tersebut bakal melibatkan graduan IPG seramai 8,799 orang. Jelas kenyataan itu lagi, istiadat tersebut akan dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN yang ditetapkan oleh KKM dan juga MKN. Tambahnya, perincian mengenai convocation itu turut akan dimaklumkan kepada semua graduan terlibat dalam tempoh terdekat. Menurut kenyataan itu lagi, dalam satu masa yang sama, convocation IPG KPM secara dalam talian tahun 2021 yang dijadualkan pada 20 hingga 22 Disember tahun ini akan diteruskan, memandangkan kesemua persiapan bagi majlis tersebut telah dilakukan. Convocation itu akan disiarkan melalui pelantar YouTube rasmi IPGM dan juga Facebook Konvo IPG. Baik, jika anda menerima notis daripada SSM, jangan panik. Notis tersebut bermakna kerjasama anda sedang diperlukan oleh SSM. Sila ambil langkah berikut apabila anda menerima notis tersebut, iaitu lengkapkan ruangan penerimaan dan serah kembali secara pos atau email atau fax untuk mengesahkan notis telah diterima. Seterusnya, hubungi pegawai yang mengeluarkan notis melalui talian atau email seperti mana yang tertera di bahagian bawah notis untuk mendapatkan maklumat lanjut jika perlu. Selain itu, patuhi arahan seperti yang dinyatakan pada notis serta yang terakhir, hubungi pegawai untuk mengatur tarikh baru jika tidak berkelapangan pada tarikh yang ditentukan. Baik, inilah pemakluman mengenai amaran hujan berterusan di beberapa kawasan. Hujan berterusan dijangka berlaku di Rompin, Pahang serta di Kota Tinggi dan juga Mersing, Johor sehingga 14 Disember ini. Dan selain itu, hujan berterusan juga dijangka berlaku di Terengganu dan Pahang, iaitu di Kuantan dan Pekan dari 13 Disember sehingga 14 Disember. Seterusnya, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengakui koperasi di seluruh negara boleh membantu menangani masalah kenaikan harga barang bagi mengurangkan tekanan dan beban kewangan rakyat yang terkesan susulan pandemik COVID-19. Antara yang boleh dilakukan ialah mewujudkan pemborong koperasi khusus untuk membekalkan barangan secara pukal pada harga murah kepada seluruh koperasi, dan kaedah itu akhirnya turut dinikmati oleh rakyat. Supaya koperasi ini boleh beli secara banyak, secara pukal. Kalau ada 1,500 kedai, kita berpakat pula dengan Fama. Fama pun ada meniaga kedai. Kalau dia ada 1,500 kedai dia, kita ada 1,500, ada 3,000 kedai. Jadi beras, kalau Tazir beli beras 100 kampit, dia beli untuk seluruh koperasi di Malaysia, mungkin beribu kampit, puluh ribu kampit dia beli. Dan kita kata kalau kita beli harga pukal, harga akan turun. Juga harga barang yang meningkat kini dijangka kembali stabil awal tahun depan selepas lebih banyak negara mula membuka sektor ekonomi masing-masing. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata sekatan pergerakan turut dialami negara luar yang mengeksport produk makanan kepada Malaysia sekaligus mengakibatkan penawaran berkurangan. Walaupun di luar kawalan kajian tak berpeluh tubuh mengatakan kami tak mampu buat apa-apa. Sebab kajian terus membantu untuk mengurangkan bebanan kerana kenaikan harga.
Dan salah satu yang kita laksanakan adalah jualan murah. Saya percaya saya difahamkan 20 hingga 50% diskaun harganya. Ini juga untuk membantu rakyat. Dan program ini dilaksanakan selama 3 bulan sehingga bulan Mac. Tujuannya untuk mengurangkan tekanan kepada rakyat. InsyaAllah kalau harga dah stabil besok, saya percaya kita akan kembali normal, iaitu harga barangan yang kita beli murah seperti dulu. Peruntukan berjumlah 100 juta ringgit bakal diperoleh awal tahun depan bagi menyelesaikan masalah banjir di daerah Baling. Ia merangkumi kerja-kerja mendalam dan melebarkan sungai sejauh 90 km dan 200 caruk di daerah itu. Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim berkata sehubungan itu pihaknya telah melantik konsultan bagi memberi khidmat nasihat berkaitan perkara tersebut. Telah mengambil inisiatif, telah melantik seorang konsultan dan kita telah menyewa khas 3 backhoe dan 3 excavator untuk melebar dan korek sungai dengan pantauan GPS dan pegawai daerah itu sendiri. Dan hari ini kita telah membuat satu syur kepada kerajaan, khususnya dalam parlimen saya telah bahaskan untuk meminta peruntukan sebanyak 100 juta ringgit untuk menyelesaikan seluruh masalah banjir Baling dan Sik. Sebab kami Baling dan Sik ini kami sebelah-sebelah. Dalam perkembangan lain, lebih 200,000 pelancong domestik dan luar negara telah melancong ke Malaysia setakat 30 November lepas. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri, jumlah itu direkodkan selepas gelembung pelancongan antarabangsa bagi projek rintis Langkawi dibuka pada 16 September tahun ini. Jadi walaupun kita buka gelembung tu untuk orang pihak pelancong luar, mereka kalau 7 hari tinggal kat Langkawi boleh pergi ke tempat lain di negara kita. Tapi masih belum ramai lagi datang. Komuniti memainkan peranan penting sebagai saluran merapatkan jurang kefahaman terhadap dasar kerajaan. Ia membolehkan kerajaan menerima dan memberi maklumat berhubung dasar dan usaha untuk membina kemajuan negara. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata konsep tersebut diterjemah melalui Komuniti Keluarga Malaysia. Beliau berkata ia juga satu program yang sangat baik untuk sebuah negara yang berpaksikan kehidupan bermasyarakat. Tan Sri Anwar berkata menyifatkan program Komuniti Keluarga Malaysia berkonsepkan gerakan komuniti sebagai sebahagian daripada cara kehidupan dan berorganisasi rakyat. 500,257 pencari kerja telah berjaya mendapat peluang pekerjaan melalui 27 inisiatif yang dilaksanakan kerajaan setakat 3 Disember lalu. Pencapaian ini sekaligus melepasi sasaran 500,000 peluang pekerjaan yang telah ditetapkan Kementerian Kewangan melalui Belanjawan 2021. Perdana Menteri berkata kejayaan itu sangat bermakna memandangkan pasaran buruh telah menghadapi pelbagai cabaran getir akibat penularan COVID-19 sejak Mac tahun lepas. Impaknya menyebabkan pengangguran melonjak kepada kadar tertinggi iaitu 5.3% pada Mei tahun sama. Juga sebanyak 10,000 kotak kasis berupa bantuan makanan bakal diagihkan bagi membantu anggota komuniti kreatif dan kumpulan B40 yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Sumbangan berupa makanan asas itu merupakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR oleh My Creative Ventures Sendirian Berhad bersama rakan strategik lain. Program merupakan salah satu daripada 3 program di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKM sempena 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Ketua Setiausaha KKMM Datuk Seri Muhammad Mantek merasmikan program itu selain turut melancarkan laman sesawang RTM Klik dan kempen Saya Digital. Baik, pantau perubahan sikap pelajar asrama supaya tiada insiden buli. Ibu bapa, guru atau warden asrama memainkan peranan penting untuk bertindak sekiranya menyedari perubahan pada diri pelajar. Ini kerana gejala buli tidak boleh dipandang ringan kerana ia berkait rapat dengan isu moral pelajar terbabit dan juga bagi memastikan insiden buli rakan-rakan sekolah tidak berlaku. Membuli mungkin satu cara untuk pelajar melepaskan
meluaskan perasaan tidak puas hati barangkali dengan keluarga yang memaksa mereka ke asrama. Baik, kita teruskan dengan headline seterusnya. Seorang pengurus kanan sebuah syarikat insurans kerugian lebih RM600,000 akibat ditipu sindiket pelaburan Bitcoin sejak Oktober lepas. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata wanita berusia 40 tahun itu terlibat dalam pelaburan tersebut melalui sebuah aplikasi telefon bimbit yang diperkenalkan oleh seorang lelaki warga asing. Dia berkata mangsa mengenali lelaki berkenaan melalui nombor telefon antarabangsa pada awal Oktober lepas. Menurut Fakhruddin lagi, mangsa telah memuat turun aplikasi tersebut dan telah memindahkan wang RM1,000 ke dalam aplikasi itu dan berjaya memperoleh keuntungan sebanyak RM800. Tambahnya, sejak dari itu, mangsa mula yakin pada yang dikatakan suspek dan telah melakukan 31 transaksi ke 8 akaun berbeza melibatkan wang berjumlah RM648,000. Jabatan Berjaya hari ini menjelaskan berhubung isu gambar seorang penghuni penjara mencuci kenderaan seorang anggota jabatan itu yang tular di laman sosial merupakan individu dilatih dan terlibat dalam program pemulihan luar penjara dikenali sebagai Banduan Kerja Luar Penjara BKLP. Jabatan Penjara dalam kenyataan memberitahu setiap banduan yang terlibat telah menjalani saringan ujian fizikal dan mental tertentu untuk menjalani BKLP. Dengan pemantauan anggota penjara selain turut menerima gaji hasil daripada pekerjaan mereka lakukan. Menurut kenyataan itu, kebanyakan institusi penjara menawarkan perkhidmatan mencuci kenderaan dan turut dibuka kepada orang awam dengan kadar harga bayaran berpatutan dan perkhidmatan yang berkualiti. MIC mencadangkan supaya unit transformasi masyarakat India Malaysia ataupun MITRA yang kini diletakkan di bawah Kementerian Perpaduan Negara dikembalikan ke Jabatan Perdana Menteri. Presiden MIC Tan Sri S.A. Vigneswaran juga mencadangkan agar MITRA distruktur semula fungsi dan peranannya seiring dengan unit peneraju agenda Bumiputra ataupun Teraju. Beliau juga meminta Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk mempertimbangkan cadangan supaya dana yang dipulangkan kepada perbendaraan oleh MITRA sehingga kini dikembalikan kepada Yayasan MITRA yang akan ditubuhkan dan diuruskan oleh penjawat awam. Perkhidmatan internet jalur lebar akan diperluaskan di kawasan Gedong Selaras dengan penarafan kawasan itu sebagai daerah penuh di Sarawak hari ini. Kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, Kerajaan Persekutuan katanya bersedia memberi sokongan penuh terhadap usaha kerajaan negeri membangunkan daerah Gedong sebagai sebuah bandar satelit bagi kawasan Kota Samarahan. Menurut beliau, kementeriannya akan berusaha menyokong agenda pembangunan kerajaan Sarawak dengan menyediakan perkhidmatan jalur lebar yang berkualiti. Anwar turut melancarkan perkhidmatan Unify Internet jalur lebar berkelajuan tinggi di Gedong. Syarikat kilang dan agensi kerajaan yang melanggar prosedur operasi standard SOP kawalan wabak COVID-19 boleh dikompaun hingga RM1 juta selepas pindaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 Akta 342. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata itu antara intipati pindaan Akta 342 yang akan dibentangkan pada persidangan Dewan Rakyat Khamis depan. Beliau berkata pindaan peningkatan kompaun itu juga berdasarkan penilaian. Contohnya, jika kesalahan berulang, jumlahnya akan menjadi tinggi. Jelas beliau lagi peraturan semasa hanya menetapkan jumlah maksimum sebanyak RM50,000 untuk syarikat dan kilang-kilang. Hari Peladang Peternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2021 akan diadakan secara hybrid bermula 21 hingga 23 Disember ini di Pusat Dagangan Dunia Putra WTC KL dengan mengikut prosedur standard SOP ketat. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kandi berkata HPPNK 2021 akan mengetengahkan teknologi baru dalam sektor hidro
makanan. Jelasnya HPPNK 2021 akan menghadkan jumlah pengunjung secara fizikal ke WTC KL bagi mematuhi arahan Kementerian Kesihatan KKM serta 13 agensi kerajaan dan sektor swasta serta usahawan daripada sektor hidro makanan akan memeriahkan program 2 tahunan tersebut. Dan jangan lupa untuk saksikan Bicara Naratif bersama Dr. Fadullah Suhaimi Abdul Malik, iaitu Pengurusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan tajuk 2022 Memperkasa Jalinan Digital Negara. Juga saksikan mesyuarat kedua penggal keempat Majlis Parlimen ke-14, sidang Dewan Rakyat secara langsung menerusi langsung dari Parlimen pukul 10 pagi ini di TV1, rtmparlimen.rtm.gov.my dan juga rtmclick.rtm.gov.my. Juga jangan lupa sertai pameran perdana teknologi nuklear 2021 ataupun TPS 2021 Nuklear Malaysia secara maya bermulai hari ini 13 Disember hingga 14 Disember 2021 iaitu hari esok. Ikuti majlis perasmian oleh Yang Berbahagia Datuk Zainal Abidin bin Abu Hassan iaitu Ketua Setiausaha MOSTI secara maya di portal www.tpsnuclear.com. Jom daftar di www.tpsnuclear.com sekarang. Berbagai aktiviti yang menarik menanti anda. Dan kenapa anda perlu sertai? Penyertaan adalah percuma, pameran interaktif R&D dan produk terkini teknologi nuklear. Terokai peluang kolaborasi R&D, perniagaan berimpak tinggi, pelbagai kuis dan hadiah menarik serta sijil penyertaan turut disediakan. Majlis Penyerahan Taman Anjung Agas. Ikuti sesi masterclass mengenai pemasaran dan penjenamaan MyST 5.0 bersama Philip Kotler pada 17 Disember 2021. Bersempena dengan penyertaan Malaysia di Expo 2020 Dubai, rebutlah peluang menyertai masterclass bersama Philip Kotler iaitu guru pemasaran terkemuka. Sesi masterclass ini amat bersesuaian bagi semua golongan termasuk syarikat pemula dan industri yang mempunyai modal perniagaan tradisional atau digital, teknopreneur R&D dan ahli akademia serta pelajar. Juga Majlis Penyerahan Taman Awam Tanjung Agas, Tangkak, Johor. Jabatan Lanskap Negara KPKT akan mengadakan Majlis Penyerahan Taman Awam Tanjung Agas, Tangkak, Johor seperti ketetapan yang berikut iaitu pada 16 Disember 2021 iaitu pada hari Khamis jam 8.30 malam di Taman Awam Tanjung Agas di Tangkak, Johor. Baik, menarik Minggu Harapan. Saksikan sesi perkongsian ilmu dalam bentuk animasi 2D secara dalam talian di saluran Facebook My Seni Budaya. Perkongsian yang memberi pendedahan ilmu produksi dan artistik secara dalam talian melalui kaedah 2D animasi. Perbezaan perantara antara pengurus produksi dan pengurus pentas tajuknya. Dan tarikhnya pada 15 Disember 2021 iaitu pada hari Rabu jam 2.30 petang di Facebook My Seni Budaya. Juga program pengumpulan bahan buangan elektrik dan elektronik ataupun e-waste dari isi rumah daerah Marang. Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Daerah Marang MDM dengan sokongan Jabatan Alam Sekitar Negeri Terengganu dan syarikat KT1 Recycle akan menganjurkan program pengumpulan bahan buangan elektrik dan elektronik e-waste dari isi daerah Marang, dan program ini dianjurkan dengan tujuan untuk menggalakkan semua lapisan masyarakat di Negeri Terengganu ini, khususnya yang berada di daerah Marang, menguruskan buangan e-waste ini mengikut kaedah yang betul. Dan selamat, dan program ini akan diadakan pada 18 Disember iaitu pada hari Sabtu jam 9 pagi hingga 1 tengah hari di Dewan Sivik MDM Pekan Bukit Payung Marang, dan orang ramai dijemput hadir bagi menyumbangkan bahan buangan elektrik dan elektronik e-waste untuk ditukar dengan wang tunai mengikut harga yang telah ditetapkan. Baik, inovasi dalam perniagaan dadah sentiasa berubah untuk menarik minat pengguna dan meningkatkan keuntungan. Selain bentuk dadah, peralatan dan cara membungkus juga diperlukan dibagikan bagi mengaburi pihak penguasa serta ibu bapa. Ambil perhatian, jangan terpedaya dan ambil tindakan. Baik, perkongsian tadi mengakhiri Pastikan Sahih hari ini, dan teruskan bersama kami setiap Isnin hingga Jumaat jam 3.30 petang di saluran berita RTM My Preview 123. Dengan itu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.